Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan, khususnya di Yapim Smart Venture ataupun YSV, seterusnya yang kita raikan sahabat-sahabat para pecinta ilmu, khususnya yang sedang menonton di page Yapim Smart Venture, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, kita mendoakan semuanya berada di dalam kesenangan, ketenangan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana bergabung dengan kami pada edisi kali ini dalam program Terapi Nurani yang dibawakan kepada kita oleh Yapim Smart Venture. Tiba giliran saya pada edisi kali ini dan saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu Baiti Jannati, atau maksudnya rumahku, syurgaku. Saudara, kehebatan seorang manusia ukurannya adalah kehebatannya di rumah. Sebab itu ramai orang kita lihat mereka begitu sukses dan berjaya di dalam kerjaya, tetapi rumah tangganya berantakan. Sebab itu orang yang cemerlang, dia akan mencipta kecemerlangan itu bermula daripada rumah tangganya sendiri. Sebab itulah sirah menunjukkan bahawa Nabi SAW yang mengungkapkan kata-kata Baiti Jannati ini, rumahku, surgaku ini, adalah insan yang begitu terbukti kehebatannya di dalam rumah tangga. Sehingga kan para ulama mengatakan kesabaran Nabi SAW khususnya dalam rumah tangga itu bukan kesabaran yang biasa-biasa. Kita sendiri orang biasa takkan boleh challenge. Dan jangankan kita, kata ulama, Nabi-Nabi pun tak ada yang boleh mengikut tahap kesabaran baginda Nabi dalam tahap kesabarannya kepada keluarga. Sebab itu ada satu riwayat, kata ulama, di kalangan Nabi-Nabi terkenallah dalam sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini adalah Nabi yang dikenali dalam sejarah, diuji oleh Allah dengan pelbagai kesulitan. Tetapi Allah rekodkan dalam surah Sad ayat 44, pernah satu kali dia marah kepada isterinya. Pernah dia marah. Sampai Allah rekodkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Wahai Ayub, ambillah seikat rumput, pukullah dengan rumput itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Ayub adalah seorang yang sebaik-baik hamba dan dia amat taat kepada Tuhannya. Surah Sad ayat 44. Kenapa turun ayat ini? Kata ulama, isteri Nabi Ayub namanya Rahmah binti Afraim. Ada setengah riwayat mengatakan namanya Layya binti Minsa. Jadi Nabi Ayub ini sakit. Berapa lama dia sakit? Kata Ibn Syihab, dia sakit 18 tahun. Iaitu sakitnya itu sakit juzam ataupun sakit kusta. Jadi setiap hari isterinya menyantunilah Nabi Ayub. Cuma adalah satu ketika berlaku sedikit perselisihan faham. Lalu Nabi Ayub ini terpacul dari mulutnya kata-kata, engkau dah tak nak jaga aku lagi ke?
aku ni sakit macam-macam. Sebab kebetulan katanya isteri dia minta supaya dia berdoa kepada Allah. Isterinya kata, bang, abang ni kan Nabi, kalau berdoa insya-Allah Tuhan makbulkan. Cubalah abang berdoa kepada Allah supaya disembuhkan sakit ini. Nabi Ayub macam dia tersinggung dengan permintaan tersebut. Katanya, awak dah tak nak jaga saya ke? Nasib baik saya ni sakit. Kalau saya tak sakit, saya pukul awak 100 kali pukulan. Demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah nak pukul isteri dia. Jadi bila dipendekkan cerita, bila Nabi Ayub dah sihat, Allah Ta'ala ingatkan balik, pernahkan dulu kamu bersumpah sebut nama Allah nak pukul isteri kamu 100 kali? Nabi Ayub baru teringat. Allah Ta'ala tegur, jangan jual-jual nama Allah, nak bersumpah-sumpah benda kau kena buat. Nabi Ayub fikir, kalau pukul 100 kali habislah isteri dia. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat, wa khudh biyadika dirsan fadrib bihi wala tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal abda innahu awwab. Allah Ta'ala kata, tak apalah, ambil seikat rumput, ikatkan, mungkin dalam helaian rumput tu mencapai 100 ataupun lebih, pergi dekat isteri, pukullah 1 kali. Kita consider pukul 100 kali jugalah. Cerita ni agak panjang, tuan-tuan yang berminat boleh rujuk dalam Quran. Allah Ta'ala ada rekodkan dalam surah An-Nisa ayat 163, surah Al-An'am ayat 84, surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84, dan surah Sad ayat 41 hingga 44. Bukanlah kita niat nak merendah-rendahkan Nabi Ayub AS, tidak. Nak membayangkan Nabi SAW, isterinya jauh lebih ramai daripada Nabi Ayub. Tapi pernahkah kita membaca dalam riwayat Nabi nak pukul isteri dia? Jawapannya tak pernah. Tak pernah. Isteri Nabi kita lebih ramai. Kata para ulama membincangkan berapa orang isteri Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana lin nabi tis'u niswatin. Adalah baginda Nabi memiliki 9 orang isteri. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umumnya kata ulama, jumlah isteri Nabi ada 11. 2 orang telah meninggal dunia semasa Nabi masih hidup, dan ada 9 orang yang masih hidup selepas baginda Nabi wafat. Tapi ialah Nabi ni seorang yang sangat penyabar. Nabi ni nikah sekali buat, kahwin sampai ke lahat. Nikah sekali sudah, kahwin sampai ke tanah. Nikah sekali jadi, kahwin sampai ke mati. Bandingkan dengan kita, pagi bernikah, petang berpisah. Pagi bernikah, petang bertingkah. Pagi bernikah, petang minta fasah. Pagi menikah, petang menyalah. Pagi menikah, petang menyanggah. Belum hilang inai di jari, sudah bertengkar setiap hari. Belum hilang inai di tangan, bercakap sudah pakai tangan. Belum hilang merahnya inai, suami isteri dengar-dengar dah bercerai. Inilah yang banyak sekali berlaku sekarang ini. Itu sebab Nabi SAW, walaupun baginda memiliki isteri yang ramai, kehidupan Nabi begitu sederhana sekali, tetapi Nabi telah boleh mendabik dada mengatakan, rumah saya, syurga saya. Mungkin ada orang kata Nabi tak pernah bergaduh agaknya. Tak. Rumah tangga Nabi SAW juga diuji, tapi Nabi begitu tinggi tahap kesabaran. Sebab itu prinsip paling mustahak dalam membentuk rumah tangga yang umpama syurga, suami khususnya kena banyak bersabar. Sebab itu orang tua-tua dulu pesan, orang lelaki-lelaki kalau nak kahwin kena ada 5 ngah. Tak ada 5 ngah ni, biar dulu. Apa 5 ngah? Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Saya tidak nak ulas semua, kita ambil yang ngayemi saja. Ngayemi ni mampu mendamaikan, mampu memberikan ketenangan. Pesan orang tua, jadi suami hendaklah adil, kasih merata besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas, kerana syaitan banyak mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik, supaya perahu tidak terbalik. Jadi suami hendaklah pandai, supaya tidak bercerai-berai. Jadi suami hendaklah senonoh, supaya hidup tidak bergaduh. Jadi suami hendaklah sabar, supaya hidup tidak bertengkar. Bukanlah suami saja, isteri pun sama.
Jadi isteri muliakan hati, taat setia kepada suami, tahu membela, pandai memberi, tahu benimbang, berlapang hati kepada mertua, memanis muka, keipar duai, berbaik sangka. Suami dan isteri luruskan hati supaya hidup bercerai mati. Sebab itu, ungkapan baiti jannati ini sekarang kita lihat semakin payah kedengaran. Sementara lagi kita merasa duka cita melihat kes-kes keganasan rumah tangga kebelakangan ini agak tinggi. Dan sejak beberapa tahun yang lepas, purata kes keganasan rumah tangga itu mencecah daripada 500 sampai 600-700 kes. Tahun 2013 dulu kita ada 583 kes setahun. Tapi setahun lepas saja sudah mencecah hampir 690 kes. Jadi keganasan rumah tangga ini menyebabkan kita merasa bimbang. Adakah rumah tangga sekarang menjadi tempat orang melepaskan perasaan marah, dendam dan sebagainya, sedangkan rumah tangga lah syurga kita di dunia ini. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi SAW, walaupun isterinya ada yang buat perangai, ada, itu kita tidak nafi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi pun ada geng-gengnya juga. Kalau geng yang pertama itu, kumpulan pertama Aisyah, Hafsah, Safiyah, Saudah, ini satu grup. Dan grup yang kedua Ummu Salamah and the gang. Jadi dua ni memang selalu berlakulah sedikit sebanyak konflik. Dan kalaupun ada masa isteri Nabi nusyuz, mungkin meninggi suara dan sebagainya, baginda tidak terus marah ataupun baginda tidak pukul. Itu perangai Nabi. Habis Nabi buat apa? Nabi akan menjauhi isterinya itu. Berapa lama dia menjauhi? Ada masanya sampai 1 bulan. Dalam hadis riwayat Bukhari, alaitu minhunna syahron. Dipanggil aku mengilak. Ilak ini menjauhkan isteri selama 1 bulan. Iaitu kalau berlaku konflik, Nabi mengalah. Nabi mengalah dengan, dalam riwayat sebut, Nabi akan tinggal di kandang unta. Dan ada riwayat lain, Nabi dikatakan tinggal dalam bilik yang disebut sebagai khazanah. Tapi yang mustahak, Nabi tidak pernah halau isterinya daripada rumah kalau berlaku sebarang masalah. Kerana kita sebagai manusia tak dapat menafikan isteri sebagai seorang wanita. Dia adalah kerenah dan kekurangannya. Maka santunilah mereka sebaik mungkin. Sebab itu pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimanakah Nabi SAW menyantuni isteri-isterinya supaya dapat merealisasikan matlamat baiti jannati. Bagaimana Nabi buat? Semuanya bertitik tolak daripada ajaran Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini ayat yang begitu masyhur sekali. Allah Ta'ala menyebut, aku ciptakan kamu ni berpasang-pasangan dan aku jadikan kepada rumah tangga kamu itu ketenangan, kasih sayang, timbang rasa, sinar kedamaian, saling cinta, saling kasih sayang dan macam-macam lagi. Sebab itulah orang tua-tua dulu diambil sakinah, mawadah dan rahmah ini dirangkumkan menjadi satu perkataan, iaitu perkataan samara. Samara tu sa tu sakinah, ma tu mawadah, ra tu rahmah. Dari perkataan samara lah membentuk perkataan asmara pada hari ini. Jadi untuk mendapatkan rumah yang baiti jannati, rumahku syurgaku, adalah mestilah disulam dengan asmara. Budaya asmara dana, budaya membahagiakan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi SAW sangat terkenal
sebagai seorang insan yang suka membahagiakan isteri-isterinya. Dan itu penting untuk kita ingat, kerana happy wife, happy life. Isteri kalau gembira, satu rumah gembira. Tapi isteri kalau marah-marah, satu rumah jadi diam semua. Isteri kalau pukul 8 malam dah tidur, semua menganga saja, tak tahu apa nak buat. Anak-anak pun terkelip-kelip. Isteri ni kalau dia ceria, satu rumah ceria. Lalu bagaimana Nabi membahagiakan isteri-isterinya? Nombor satu, ini perlu diingat. Nabi SAW, dia menyediakan untuk setiap isterinya itu ada rumah. Ada rumah. Rumah Nabi dibangun di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Dulunya tanah itu adalah tempat untuk nak mengering kurma, dan juga ada beberapa kubur lah orang-orang yang musyrik sebelum itu. Jadi baginda pun bersetuju untuk mengambil tanah itu, tinggal di situ dengan syarat kubur dipindahkan dulu. Jadi rumah Nabi ni dia berdindingkan bata yang dibuatkan daripada campuran tanah liat dengan serat gandum yang kering. Ada satu courtyard, satu laman sahah yang agak luas, dan juga satu beranda Nabi buat untuk yang menghadap ke arah utara dan juga bahagian selatan. Dan bilik Rasulullah SAW beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi dengan tinggi platform 3.6 meter. Ada pendetailannya diberikan oleh ulama sebagai nak menunjukkan Nabi proper. Dia sediakan untuk isteri-isterinya rumah. Maka kalau kita sebagai suami, rumah pun tak dapat nak sediakan, bagaimanakah kita nak berhadapan atau nak mencipta kebahagiaan dalam rumah tangga? Eloklah kalau dapat disediakan rumah. Rumah tidak mesti rumah banglo, tetapi rumah biarlah rumah sederhana pun tak jadi masalah, asalkan isteri itu gembira, boleh berkarya di dalam rumahnya sendiri, nak mengemas ke, nak menghias ke, ataupun nak pakai, tak perlu nak. Yalah, kalau dah duduk rumah orang, duduk ada adik-beradik kita, ada ipar, jadi dia nak bertudung, nak apa, susah. Jadi dengan rumah sendiri, walaupun sewa sederhana saja, tapi dia rasa seronok. Ini mencipta kebahagiaan, dan Nabi tahu benda ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, Nabi SAW sangat membawa budaya kasih sayang di dalam rumah tangga. Apa cara yang Nabi buat? Kata ulama, pertama sekali, Nabi tidak jemu-jemu memanggil isteri-isterinya dengan panggilan nama-nama yang manja. Itu perangai Nabi. Sebab itu, kalau Nabi memanggil Aisyah misalnya, Ya Aish, Nabi panggil, Ya Aish, dia tak panggil Aisyah, Ya Aish, Haza Jibrilu, Yukri'ukas salam, Yukri'ukas salam, Yukri'ukas salam. Wahai Aish, ni tadi malaikat Jibril, dia telah memberikan salam kepada kamu. Dia menyampaikan salam kepada kamu. Hadis Bukhari Muslim. Dari riwayat lain, Nabi sebut, Ya Humaira. Artinya, di situ ada satu cara Nabi nak bagi isterinya rasa seronok dengan memanggil nama yang manja-manja. Dan memang peribadi Nabi SAW, dia memang suka memberi nama kepada benda-benda yang dia selalu gunakan. Peralatan misalnya, dia suka taruh nama. Misalnya kuda Nabi, kuda yang berwarna hitam, Nabi namakan kuda tu dengan Sakab. Nabi punya kuda perang namanya Murtajiz, ada nama. Kuda-kuda Nabi yang lain, Lahif, Zahab, Lizas umpamanya. Nabi ada seekor unta betina, Nabi namakan Quswah, ada sebut Adba. Nabi juga memiliki bagal. Bagal ni kacukan kuda betina dengan keldai jantan. Maknanya bapa keldai, maknya kuda, dapat anak nama bagal. Jadi bagal Nabi namanya Dol-Dol. Bagal. Nabi juga ada keldai. Nabi namakan keldai tu Ya'fur. Nabi ada kambing yang sering ambil susunya, namanya Ghaisah. Jangankan haiwan, barang-barang peribadi, contohnya gelas, Nabi namakan Rayyan. Teko, Nabi namakan Sadir. Nabi punya tika, dia namakan Kaz. Nabi punya mangkuk, nama Gharak. Nabi memang dia suka meletakkan nama kepada barang-barang ni. Jadi jangan heran kalau isteri Nabi sendiri, Nabi letakkan nama-nama gelaran. Sebagai simbolik, kita rasa dekat dengan dia.
Kita sekarang walaupun memiliki handbag, ada handphone, ada kereta, jarang kita meletakkan nama kepada barang-barang kita. Kalau handphone kita nama Nokia, kita panggil dia Nokia lah. Tapi kalau orang yang ada jiwa penyayang, dia namakan handphone ni dengan nama lain. Terpulanglah pada kita cekmek ke nak panggil apa-apa. Tapi itulah simboliknya Nabi nak menggambarkan jiwa yang penuh dengan love, kasih sayang ini. Yang pertama. Yang kedua, kata ulama, dalam konteks rumah tangga, Nabi SAW dia sangat suka berkongsi barang-barang dengan isterinya. Dia suka share. Ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haidin fa unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi. Satu ketika, kata Aisyah, aku minum, dan ketika itu aku tak boleh semayang, lantas aku berikan gelasku kepada Nabi, dan Nabi akan minum daripada gelas yang tempat aku minum tadi. Maknanya gelas Aisyah minum, kemudian dia akan tanya, wahai Umairah, di mana bibirmu tadi? Maka kata Aisyah, di sini ya Rasul, contohnya. Dan Nabi akan pusing, dia akan minum daripada tempat bibir yang sama Aisyah minum sebentar tadi. Wa ata'arraqul 'araqu fayatanawaluhu wa yad'u fahu fi mawdi'i fi. Pada ketika lain, kata Aisyah, aku makan sepotong daging, lantas Nabi mengambil potongan daging itu dan memakannya di tempat aku menggigitnya tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kalau benda ini dapat kita amalkan, insya-Allah ada barakahnya. Bukan sekadar barakah pahala ikut sunnah, tapi juga boleh menjimatkan perbelanjaan. Maksudnya tak perlu pinggan dan gelas banyak-banyak sangat. Suami isteri dia berkongsi saja, share saja gelas, tak payah banyak-banyak. Tapi ini hanya untuk orang dah kahwin saja ya, untuk yang share dan kongsi-kongsi ni. Kepada adik-adik yang menonton ni yang belum berumah tangga, itu jangan nak buat-buat. Musim-musim pandemik sekarang ni, musim-musim penyakit banyak, atau penyakit kuku dan mulut, esok kongsi-kongsi tak kahwin lagi, bengkak bibir, buruk bibir esok, Tuhan balas. Ni orang dah kahwin tak apa, orang dah kahwin ni dia kongsi buruk gigi pun tak ada masalah, insya-Allah. Itu yang kedua. Apa lagi Nabi buat dalam konteks nak melahirkan, mewujudkan suasana baiti jannati ini? Yang ketiga, kata ulama, Nabi sangat ataupun kerap didapati mengucup atau mencium isteri-isterinya. Macam budaya mengucup atau mencium pasangan ini, saya ingat orang muda-muda baru kahwin apa semua mungkin kerap. Tapi bila dah umur-umur pencen ni, katanya dah jarang-jarang. Kerap tapi cium cucu banyak pada cium suami. Jadi yang ini bolehlah kita timbang-timbangkan untuk mengamalkannya semula. Niat kita nak mengikut sunnah Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Kata Aisyah, pernah satu ketika Nabi mengucup atau mencium salah seorang daripada isteri baginda, kemudian Nabi terus pergi menunaikan solat tanpa memperbaharui wuduknya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Ini bagi kita yang tidak berpegang kepada mazhab-mazhab kecuali mazhab Syafi'i, jadi kita batal antara suami isteri. Ini adalah hadis yang menjadi hukum dalam mazhab lain yang mengatakan tidak batal menyentuh isteri. Tapi kita tidak menceritakan permasalahan fiqh dalam perbincangan ini. Kita nak menceritakan bagaimana Nabi memang suka mengucup isteri-isterinya. Cuma budaya mengucup isteri ini, saya ingat dalam budaya masyarakat kita agak payah nak dijadikan satu normal baru, sebab kita ada sikit malu macam orang putih itu lain, dia muah di mana-mana saja jumpa. Tapi semarakkanlah balik. Yang penting janganlah pula sampai cium public, buat live Facebook apa tak boleh lah, ada adab-adabnya. Itu yang ketiga, suka mengucup atau sering mengucup isterinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, Nabi SAW, salah satu daripada amalan yang Nabi buat dalam mewujudkan budaya baiti jannati ini adalah
Nabi kerap mandi bersama-sama dengan isterinya. Itu perangai baginda Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kata Aisyah, aku biasa mandi bersama dengan Nabi berdua-duaan daripada satu bekas, kata Aisyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu apabila dalam rumah tangga dihidupkan budaya mencium, mengucup dan juga mandi bersama-sama, ini adalah manifestasi budaya rahmah, sakinah, mawadah, rahmah. Kata ulama, masa kita muda, cinta kita kepada pasangan kita lebih kepada sakinah dan juga mawadah dan sakinah. Tetapi bila dah berumur, kita cinta kepada dia atas dasar rahmah. Rahmah ini dia lebih dalam lagi. Maknanya bukan lagi kerana fizikal. Masa muda 20-an, 30-an, 40-an, isteri kita barangkali dalam keadaan yang muda, masih lagi tegang-tegang kulitnya, rambutnya pun masih hitam. Kasih sayang itu sudah pasti ke arah fizikal. Tapi bila dah pencen, rambut dah banyak putih, dah kedut sana, kedut sini, kita cinta juga pada dia, tapi bukan atas fizikal lagi, atas rahmah. Dan budaya rahmah itu manifestasinya boleh dijelmakan menerusi budaya mandi bersama, tidak jemu mengucup dan juga menciumnya. Ini dalam konteks menyemarakkan budaya baiti jannati. Itu yang keempat. Yang kelima, kata ulama, Nabi SAW dalam kesibukan baginda dalam menguruskan negara, berjumpa dengan diplomat-diplomat, menguruskan persoalan jihad dan macam-macam lagi, tapi Nabi, kata para ulama, dia akan cari juga masa untuk melakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarganya, walau sibuk macam mana pun. Sibuk macam mana, Nabi tetap ada masa untuk family. Sebagai contoh, dalam kesibukan Nabi, baginda sempat juga memanfaatkan masa untuk berlumba lari bersama dengan isterinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu kalau aku bersama dengan Nabi, kata Aisyah, dalam rombongan ataupun lawatan, masa itu aku masih muda, badan masih kurus, ramping, kata Aisyah. Jadi bila dalam rombongan, Nabi akan suruh ahli-ahli rombongannya berjalan awal sikit, cepat sikit, mereka berjalan di belakang. Apa sebab? Kerana Nabi nak berlumba lari dengan Aisyah mengejar rombongan yang telah berada di depan. Jadi zaman itu Aisyah masih muda, Nabi kita dah berumur. Jadi bila berlumba, selalulah Aisyah menang. Tapi bila dah lama kelamaan, kata Aisyah, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabithu hatta idza arhaqani lahmu aw samintu sabaqani fasabaqani faqal hadhihi bitilka. Kata Aisyah, bila dah sampai satu peringkat, umur dah meningkat, badan aku pun, kata Aisyah, arhaqani lahmu ay samintu, badan aku pun dah banyak lemak, dah gemuk sedikit. Nabi maintain lagi badannya. Jadi bila badan dah naik, katanya, lumba pula dengan Nabi. Kali ni Nabi pula kalahkan dia. Sampai kata Nabi, hadhihi bitilka. Ini menang yang ni, saya balas yang dulu awak selalu menang. Kali ni saya pula menang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Cerita ini menggambarkan bagaimana Nabi curi juga masa lah dalam kesibukan rombongan rasmi negara sekalipun. Jalan dulu, dia jalan dengan Aisyah di belakang supaya dapat lumba lari. Ada satu riwayat juga yang dibawakan oleh ulama menunjukkan bagaimana Nabi kita, kalau Aisyah ataupun mana-mana isteri Nabi bercerita, bersembang, Nabi akan cari masa untuk mendengar cerita itu. Walaupun cerita itu adalah cerita orang rumah, cerita isteri, cerita hal itu, cerita hal ini, bukanlah hal besar pun, pasal politik ke, pasal benda-benda hal semasa, tak ada, cerita hal-hal yang keliling kita. Tapi Nabi tetap cari masa mendengar. Ada satu riwayat, satu hari Aisyah radhiyallahu anha, dia bersembang dengan Nabi,
cerita-cerita gosip. Cerita gosip pula, cerita tentang ahli mesyuarat tingkap lah. Ahli mesyuarat tingkap. Ni kita panggil WhatsApp group orang dulu-dulu punya style lah. Jadi Aisyah cerita kepada Nabi, ya Rasul, ada satu kampung dekat dengan Yaman, kata Aisyah. Pernah ada 11 orang wanita, isteri-isteri ni duduk berkumpul. Masing-masing dia berceritakan keadaan suami masing-masing, kata Aisyah. Ada macam WhatsApp group style orang dulu lah, tapi dulu face to face lah, duduk meramai, dia cerita. Jadi mereka pun berjanji tak akan menyembunyikan sedikit pun keadaan suami mereka, kata Aisyah. Masing-masing cerita ni terus terang siapa suami mereka. Kata Aisyah, ada di kalangan isteri ni belum cerita, suami saya ni lahmu jamilin ghassin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqalu. Suami saya ni adalah daging yang kurus, katanya, yang duduk di atas puncak gunung, yang tanahnya berlumpur, yang tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tak gemuk, tak teringin kita nak ambil. Ni falsafah. Maknanya Aisyah nak cerita, isteri yang pertama ni dia cerita suaminya itu kedekut. Dah kedekut, sombong pula tu. Dia membawang suami dia. Maka kata Aisyah pula, ada pula isteri yang kedua, ya Rasul, dia bercerita suaminya itu al-ashannaqu in antiq utallaq wa in askut a'allaq. Suamiku ini tinggi lampai. Jika aku bercakap, maka aku akan dicerai. Jika aku diam, maka aku akan tergantung. Ni apa maknanya? Maknanya bagi orang Arab, orang yang tinggi terlampau ini simbolik orang tak berapa cerdik, sebab otak dia terlampau jauh sangat. Ini simbolik, ni bahasa orang dulu, bahasa orang kampung. Kemudian isteri yang ketiga, kata Aisyah, dia mencerita suaminya, in dakhala fahida wa in kharaja asida. Suami aku kalau masuk rumah sama seperti rimau masuk rumah, dan kalau keluar daripada rumah macam singa keluar daripada rumah. Maknanya suami bengkeng lah, suami garang. Yang keempat dia cerita, wa in idtaja'a al-taffa wa la yulijal kaffa liya'lamal batha. Suami aku kalau baring, maka dia akan tidur sambil menutup dengan selimut, dan dia tidak menghulurkan tangan untuk nak ambil tahu keadaan aku yang kesejukan ketika itu. Dia memburuk ke suami dia. Isteri yang kelima cerita pula, suaminya ghayaya'u au ayaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'. Suami aku ni bodoh, katanya, tak pandai melakukan hubungan suami isteri, dan semua penyakit-penyakit aib ada pada suami aku. Kemudian yang keenam pula mengatakan, suami aku azimur ramad. Suami aku rumah banyak abu bakar kayu api ni. Simbolik nak menunjukkan selalu panggang juadah untuk tetamu. Suka barbecue, banyak habuk. Banyaklah ceritanya sampai ke suami yang ke-11. Qalat al-hadiyata asyrata zawji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'in anasa min huliyin uzunayya wa mala'a min syahmin adudayya wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Kata isteri yang ke-11, suami saya adalah Abu Zar'in. Siapakah Abu Zar'in? Dia yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan, dan telah memenuhkan lemak di lengan atas tanganku, dan suka menyenangkan aku, dan aku pun gembira. Jadi Aisyah cerita satu-satu. Kenapa kata Nabi? Qalat Aisyatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zar'in. Wa Aisyah, saya sama macam Abi Zar'in yang isteri ke-11 tadi cerita, dan awak pula macam Ummu Zar'in, macam isteri yang ke-11 yang bercerita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran riwayat ini? Tuan-tuan puan-puan yang mendengar hadis ni, rasa panjang tak hadis ni? Rasa panjang tak? Allah, boringnya ustaz ni baca panjang sangat. Yang itu saya baca sampai yang ke-6 je. Mana isteri yang ke-7, ke-8, 9, 10 kita tak cerita pun.
Aisyah, dia boleh cerita pada Nabi daripada pengaduan isteri pertama 2, 3 sampai 11. Kalau kita dengar pun macam boring, tapi Nabi masih sudi melayan. Padahal dia banyak kerja ni. 11 gosip cerita pasal isteri tu, Nabi dengar. Dan Nabi pula boleh banding pula. Oh, isteri yang ke-11 tu cakap suaminya Abu Zar'in. Sayalah Abu Zar'in, awak tu Ummu Zar'in. Ambillah pelajaran wahai suami sekalian. Nabi SAW masih sudi untuk melayan Aisyah yang Ghalib bercerita pada Nabi. Maka gaulilah isteri kita dengan cara yang terbaik. They don't care what you know, what they know that you care. Kita apa pelajaran tinggi sekalipun, isteri kita tak kisah. Tapi yang dia ambil tahu adalah kalau kita ambil berat hal mereka. Sebab itu kata Al-Hafiz Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, para isteri mempunyai hak yang sebanding dengan kewajipan mereka dengan cara yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Maka kata Al-Hafiz Ibn Kathir, dalam ayat ini Allah perintahkan kita buat 3 perkara. Pertama, berbicara yang baik dengan isteri kita. Yang kedua, buat baik pada isteri kita. Yang ketiga, berpenampilan yang baik di hadapan isteri kita. Sebab itu bandingkanlah dengan Nabi. Nabi buat baik. Duduk sejenak, cari masa dengar isteri bercerita. Adapun kita, isteri cerita sebelah, kita duduk main telefon, main game. Cakap apa tadi? Ayolah, lumpuhkan sekejap, dengar apa cerita dia. Mengkali isteri kita kerja di pejabat, balik pada pukul 5 sampai pukul 6 di rumah, dia bercerita tadi kat office begini, dengarlah sekejap. Dengar cerita. Itu dalam perjalanan tu ni bang jam kereta banyak Kuantan sekarang, dia dah banyak korek jalan, dia masuk ke longkang ke apa, jadi kita dengar gitu. Itu perangai Nabi kita. Yang keenam, kata ulama, macam mana Nabi membugarkan budaya baiti jannati. Yang keenam, Nabi adalah suami yang adil walaupun Nabi itu berpoligami. Kita dah maklum Nabi SAW ini menikahi 9 orang wanita. Dan dalam hal pembahagian giliran, apa kata Aisyah? Kana Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu wa kana yuqassimu likulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha. Setiap kali Nabi hendak melakukan lawatan atau outstation, Nabi akan selalu mengundi para isterinya. Bagi yang terpilih akan mengikut baginda Nabi dalam lawatan tersebut, dan baginda membahagikan giliran bagi setiap isterinya masing-masing sehari semalam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin fakana idza qassama bainahunna la yantami ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in. Kata Anas, Nabi ada 9 orang isteri. Apabila baginda telah membahagi giliran para isterinya, maka Nabi akan bermalam di rumah isteri yang tiba masa gilirannya. Sebab itu, dalam bahasa mudah, Nabi memang seorang yang adil, membawa budaya yang subur kasih sayang, lemah lembut, bertolong bantu, pemaaf, rasa kebersamaan, berkongsi susah dan senang, sepakat muafakat, seia sekata, berlapang dada, bertoleransi, tidak menyinggung, tidak mengguris hati, iaitu membawa budaya rahmah, sakinah, mawadah dan rahmah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kata para ulama, Nabi dalam rangka membawa budaya baiti jannati, Nabi adalah seorang insan yang sering melakukan ibadah bersama-sama dengan isterinya. Nabi solat malam bersama,
puasa sunat bersama, dan ada beberapa ibadah-ibadah yang lain pun Nabi lakukan bersama dengan isterinya. Dan Allah Ta'ala juga ada menitahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu ketika mengerjakannya. Surah Taha ayat 132. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada an yutiru ayqadhani. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia biasa mengerjakan sembahyang malam sementara Aisyah tidur melentang di hadapan Nabi, dan Nabi akan mengejutkannya bila hendak mengerjakan solat witir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Nabi SAW membenarkan isteri untuk memercikkan air ke wajah suami untuk nak mengejutkan dia solat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi ada berpesan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa salat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Semoga Allah akan merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sembahyang malam dan dia mengejutkan isterinya untuk sembahyang bersama. Kalau isteri itu enggan, dia percik pula air ke wajahnya supaya dia bangun. Dan Nabi juga sebut, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa ayqazat zawjaha fasalla fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Dan Allah juga akan merahmati seorang isteri yang bangun pada malam hari untuk qiyam atau qiyamul lail, kemudian dia mengejut suaminya untuk sama juga sembahyang. Kalau suaminya malas bangun, dia percikkan air ke wajah supaya suaminya bangun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya ada budaya beribadah bersama-sama. Puasa misalnya, tidak salah kalau kita dapat cari hari tertentu puasa bersama-sama. Boleh berbuka bersama, bersahur bersama. Banyak keseronokan. Maknanya awak lapar, saya lapar. Awak kenyang, saya kenyang. Ini membawa budaya baiti jannati dalam rumah kita. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, kata para ulama, dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga Nabi SAW, baginda sangat menjaga penampilan. Sebab itu dalam riwayat disebutkan Nabi sangat suka wangi-wangian. Wangi-wangi ni Nabi suka. Dia mewujudkan rumah tangga yang seronok diduduki. Nabi sangat suka wangi-wangian, dan Nabi tidak meninggalkan bersiwak, gosok gigi. Nabi cukup suka. Berkaitan riwayat daripada Shuraih bin Hani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang pertama sekali Nabi buat setiap kali Nabi memasuki rumahnya? Maka kata Aisyah, Nabi akan memulakan dengan gosok gigi dulu ataupun bersiwak. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana Nabi dia sangat jaga penampilan supaya dia tak nak jumpa dengan isterinya dalam keadaan berbau ataupun mulut bau yang tidak menyenangkan. Jadi dia wangi, dia gosok gigi bagi harum, bagi segar. Ayuh kita buatlah benda dalam rumah tangga kita. Isteri pun sama, mesti wangi-wangi. Kita tak nak lah mau kahwin saja wangi, penuh minyak wangi dalam rumah. Dan bila dah lama-lama dah tak ada dah wangi, bau minyak angin banyak minyak cak kapak, minyak urut. Bukan tak boleh, tapi ayuh kita wujudkan aroma dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ke-9 ataupun yang terakhir, kata para ulama, Nabi SAW dalam rangka nak mewujudkan baiti jannati, rumah sebagai satu umpama suatu surga, Nabi sangat suka membantu isteri-isterinya di rumah. Ayolah para suami sekalian, kita mendulang pahala di rumah. Kata Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia bercerita ayahnya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, apakah perkara yang paling biasa dilakukan oleh baginda Nabi ketika di rumah, tak kala duduk dengan isteri? Apa dia buat, wahai ummul mukminin?
Maka kata Aisyah, qalat kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Kebiasaannya, kata Aisyah, Nabi dia akan suka menjahit pakaiannya yang mana yang koyak, dan Nabi sangat suka wa yakhsifu na'lahu, dia suka tampal kasutnya yang koyak-koyak, dia jahit, dia betulkan balik yang koyak-koyak. Ini boleh kita rujuk dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dan dalam Musnad Imam Ahmad. Mengapakah begitu? Sebab Nabi nak menunjukkan di rumah, kerja-kerja rumah tidak mesti dilakukan oleh seorang isteri. Sebab itu fatwa 4 mazhab sepakat mengatakan isteri kita bukanlah bibi kita, dia bukan pembantu rumah kita. Kata Imam Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, tidak wajib seorang isteri itu buat roti atau kena memasak, kena mencuci atau lain-lain bentuk khidmat kepada suami. Sebab yang ditetapkan dalam pernikahan hanyalah kewajipan untuk memberi pelayanan istimta' ataupun keseronokan seksual misalnya, sedangkan pelayanan yang lain tidak jadi wajib. Maka isteri tidak wajib disuruh beri tak boleh disuruh beri makan kepada kucing peliharaan. Itu bukan kena jaga ikan dalam akuarium. Dia berhak untuk tolak, dan tidak salah bagi dia. Ini bukanlah nak mengata sudahlah ustaz, isteri tak payah masak lepas ni. Ini budaya kita pula di sebelah timur. Bagi orang di sebelah timur ni, khususnya orang Melayu, isterilah yang menguruskan hak ehwal rumah, mengemas, memasak di dapur. Tapi kalau kita cerita dari segi literature fiqh, itu adalah kerja bersama-sama asalnya. Sebab itu kalau di negara Arab, kita akan tengok yang pergi ke pasar adalah suami, bukannya para isteri. Suami yang banyak pergi ke pasar, sebab hanya budaya lokal saja yang meletakkan kerja-kerja di dapur ini kepada orang perempuan. Suami kena saling membantu. Nabi pun menjahit kasut, menjahit baju dan sebagainya lagi. Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan hari ini. Sempena dengan program terapi nurani, kita membincangkan berkenaan Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Moga-moga perbincangan ini akan memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan sedikit doa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, bertemu lagi kita di lain-lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.